ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat sekali lagi bersama-sama berkuliah bersama dengan kuliah anjuran Nur Islam Academy, yang mana kita insya-Allah pada malam ini akan membicarakan, akan meneruskan, akan menyambung kuliah Umdatul Ahkam yang kita biasa lakukan setiap 2 minggu sekali insya-Allah. Dan insya-Allah hari ini kita nak bermula dengan hadis yang ke-33, yang mana kata Syekh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab dia Umdatul Ahkam, yang mana dia mengatakan an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aghsilul janabata min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayakhruju ila as-salah wa inna buka'al ma fi thawbih, rawahu al-Bukhari. Wa fi lafzi Muslim laqad kuntu afrukuhu fi thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farka fayusalli fihi, yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, dia mengatakan kuntu aghsilul janabah, aku dulu pernah membasuh janabah. Apa basuh janabah ni? Junub ni apa? Junub ni ialah satu istilah yang digunakan oleh syarak untuk menunjukkan bahawasanya seseorang itu wajib mandi, wajib mengangkat hadas, ya. Dalam erti kata yang lain, junub ini ialah apabila seseorang itu terkeluar air mani ataupun melakukan persetubuhan walaupun tanpa melakukan air mani. Jadi kalau kat sini bila Aisyah kata aku membasuh janabah, aku membasuh junub, maka ia menimbulkan satu pertanyaan. Junub ni satu benda yang orang tak nampak. Kerana dulu kita dah baca dah sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan Abu Hurairah, tiba-tiba Abu Hurairah hilang. Sehingga bila Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa semula Abu Hurairah, Nabi bertanya kepada Abu Hurairah, "An aina kunta ya Abu Hurairah?" Kamu pergi mana wahai Abu Hurairah? Maka dia kata, "Kuntu junuba fakarihtu an ujalisaka." Aku tadi berjunub dan aku tak suka untuk duduk bersama dengan engkau wahai Rasulullah, wa ana ala ghairi taharah, sedangkan aku masih lagi belum berada dalam bersuci. Maka Nabi SAW menyebutkan, subhanallah innal mu'min la yanjus. Nabi kata subhanallah, Nabi mengatakan maha suci Allah, sesungguhnya orang mukmin itu tidak bernajis. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita tengok dalam hadis ni, Abu Hurairah mengatakan aku berjunub dan aku tak suka untuk duduk bersama Nabi SAW dalam keadaan aku tidak bersuci. Nabi SAW menyebutkan orang mukmin tidak bernajis, menunjukkan kepada kita bahawasanya junub ini bukan satu benda yang fizikal yang dilihat pada mata kasar.
Kalau kita tengok, kita sendiri tidak boleh membezakan di antara orang yang berjunub dan orang yang telah mandi berjunub. Kerana apa? Kerana junub ni bukan sesuatu yang terlihat pada mata kasar kita. Melainkan kalau dia tunjuk pada kita lah kesan air mani dan sebagainya. Cuma bila Aisyah kata kuntu aghsilul janabah, aku membasuh junub. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh Aisyah ini bukan basuh junub, tetapi membasuh kesan kepada junub. Membasuh sesuatu yang menyebabkan junub. Ya, membasuh sesuatu yang menjadi penyebab kepada junub. Yang ini kita panggil dalam istilah syarak ialah majaz lah. Majaz ataupun bahasa metafora. Menyebut sesuatu tetapi maksudnya bukan sesuatu, tetapi yang dimaksudkan ialah perkara yang melaziminya. Contohnya macam kita kata, saya minum air sungai itu. Bagi orang yang detail, dia akan kata, kau minum air sungai? Kau minum sebahagian daripada air sungai ke kau minum air sungai keseluruhannya? Kan? Dia kata, taklah, saya minum sebahagian lah. Tadi kau kata kau minum air sungai? Saya sebut semua, tapi saya maksudkan sebahagian. Itu maksudnya. Maka, kalau kat sini kita tengok, Aisyah menggunakan bahasa metafora. Ini saja je lah kan. Nak memahami hadis, dia ada metodologi. Jadi kalau ada hadis-hadis yang seperti ini, dia memerlukan metodologi untuk kita memahaminya. Sebab itulah, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya menulis buku metodologi memahami hadis yang insya-Allah akan terbit tak lama lagi, dah keluar dah, sedang dicetak, yang mana insya-Allah akan mula di post bermula pada 20 hari bulan Januari nanti insya-Allah, jika Allah Taala izinkan, untuk kita berkuliah dalam kuliah yang akan dianjurkan oleh Gorkel. Macam mana cara nak memahami sesebuah hadis Nabi SAW, kita kena tengok daripada 9 angle. Antaranya inilah, memahami hadis berdasarkan metafora. Bila Aisyah kata, saya membasuh junub. Kita pun pelik kan? Macam mana junub bukannya nampak, macam mana nak basuh? Sebenarnya yang Aisyah sebut ni ialah sesuatu yang terhasil daripada sesuatu. Yang dimaksudkan itu penyebab, tetapi disebutkan musabab. Iaitulah maksudnya Aisyah mengatakan bukan junub tu sendiri yang dibasuh, tetapi sesuatu yang menyebabkan junub, iaitulah air mani. Iaitulah air mani Nabi SAW yang berada pada pakaiannya. Sebab tu dia kata kuntu aghsilul janabah min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya pernah membasuh sesuatu yang menyebabkan junub berlaku, yang ada pada pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak bagi tahu kat kita apa dia? Nak bagi tahu kat kita bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga melakukan hubungan sesama suami isteri. Nak bagi tahu kepada kita apa dia? Nak bagi tahu kepada kita bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berjunub. Apa yang nak diisyaratkan daripada sini ialah Nabi, walaupun baginda adalah Nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu, tetapi dalam masa yang sama baginda juga mempunyai ciri-ciri basyariyah, ciri-ciri keinsanan, ciri-ciri kemanusiaan, yang mana kita sebagai umat Islam kena percaya benda ni. Walaupun Nabi SAW itu diberikan wahyu, tetapi Nabi juga tidak terkeluar daripada ciri-ciri kemanusiaan. Nabi SAW makan seperti manusia makan. Nabi SAW tidur seperti mana manusia tidur. Nabi SAW menikah, bernafsu kepada pernikahan seperti mana manusia lain juga memerlukan kepada pernikahan. Bahkan Nabi kita manusia yang sesempurna, manusia yang paling sempurna dari sudut sifat keinsanan yang baik tu ada pada Nabi SAW. Kenapa saya kata begitu? Kerana Nabi ini layak untuk dicontohi. Kalau Nabi ini tak ada ciri-ciri kemanusiaan, kalau Nabi ini tak ada ciri-ciri keinsanan, kalau Nabi ini mempunyai ciri-ciri ketuhanan, macam mana kita nak ikut dia? Kan? Kita tak boleh ikutlah sebab kita ni manusia. Kan? Tetapi bukan saya nak nafikan sifat Nabi yang maksum tu. Nabi tetap maksum.
walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mempunyai ciri kemanusiaan, tetapi dalam menyampaikan wahyu daripada Allah, dalam menyampaikan Al-Quran, dalam menyampaikan As-Sunnah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersifat dengan sifat amanah, bersifat dengan sifat maksum. Itu yang kita kena tahu. Baik. Aisyah kata, aku pernah membasuh sesuatu yang menyebabkan junub yang berada pada pakaian Nabi SAW. Kemudian Nabi keluar pergi salat, wa inna buqa'al ma' fi thawbih. Dalam keadaan tumpuk air masih berada di pakaian baginda. Hadis ni riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat Muslim, Aisyah mengatakan, laqad kuntu afrukuhu. Dulu pernah aku mengikis. Afruk ni macam kikis dengan kuku. Yang air mani yang berada di pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, farka. Aku kikis dengan satu kikis, fayusalli fihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di dalamnya. Hadis ni secara tidak langsung nak buktikan kepada kita bahawasanya Aisyah juga menyediakan pakaian Nabi, berkhidmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok dalam hadis-hadis, memang orang kata apa, kerja rumah ni memang dilakukan oleh isteri di zaman tu lah. Basuh kain, menyediakan pakaian, menyediakan makanan dan sebagainya, seperti mana yang kita tengok di dalam hadis ni. Baik. Ulama berbeza pendapat berkenaan dengan memahami macam mana cara nak memahami hadis ni. Ya, kerana Aisyah mengatakan dia basuh air mani Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada pada pakaian Nabi. Dalam riwayat Muslim dia kata, aku pernah kikis. Maksudnya apa? Basuh itu kalau air mani itu still basah. Manakala kikis itu apabila air mani itu sudah kering. Maka di sini ia menimbulkan dua pandangan dalam kalangan ulama dalam nak memahami apakah maksud sebenar hadis ni. Ya, di sana ada dua pandangan. Dari sudut nak menyatakan adakah air mani yang berada di pakaian itu dihukum najis ataupun tidak. Sebelum ni kita dah bahas berkenaan dengan madhi. Air madhi itu najis. Tetapi air mani ni najis ke tidak? Ulama berbeza pendapat tentang hukum air mani. Di sana ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat mazhab Hanafi, ataupun kita kata pendapat Ahnaf, ataupun mazhab Al-Maliki. Bukan dan Hanafi dan juga Maliki. Kedua-dua mazhab ini mengatakan bahawasanya air mani najis. Mereka mengatakan air mani ini najis. Sebab apa? Sebab mereka menggunakan hadis yang sedang kita baca. Kerana Aisyah kata, saya membasuh air mani yang berada pada pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Basuh pada pakaian Nabi. Kan? Jadi bila basuh, ia menunjukkan sesuatu yang perlu dihilangkan. Terutamanya bila Aisyah kata, fayakhruju ila salah. Kuntu aghsilul janabah min thawbi Rasulullah SAW fayakhruju ila salah wa inna buqa'al ma' fi thawbih. Aisyah kata, saya pernah menyuci, saya pernah membasuh kesan junub yang berada pada pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pergi salat. Seolah-olah macam nak bagi tahu pada kita, Aisyah basuh tu semata-mata untuk Nabi pergi salat. Sebab lepas dia basuh, Nabi ambil pakaian tu, Nabi terus pergi salat. Wa inna buqa'al ma', dalam keadaan tumpuk basuhan itu, tumpuk air bekas basuhan tu masih ada lagi pada pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini membuktikan kepada kita, menurut dua mazhab ni, ya, mereka mengatakan ini membuktikan bahawasanya air mani itu wajar dihilangkan sebelum daripada seseorang ingin melakukan salat. Dan apabila ia dibasuh, maka ia menunjukkan sesuatu yang najis. Maka sebab itu dua mazhab ni kata apa? Dua mazhab ni kata air mani adalah najis kerana Aisyah basuh. Mereka menggunakan dalil yang kedua. Di sana ada hadis daripada Ammar
daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Al-Imam Ad-Daraqutni dalam sunan dia, yang mana Nabi SAW bersabda dalam riwayat ni, innama yughsalu thawb minal gha'it wal baul wal madhi wal mani wad dam wal qay. Hadis ini mengatakan Nabi SAW menyebut, sesungguhnya pakaian itu dibasuh, sesungguhnya pakaian itu dicuci dengan sebab al-gha'id, dengan sebab terkena air, orang kata apa, terkena tahi daripada buang air besar. Kalau kita buang air besar, terkena pakaian kita, maka kita wajib basuh. Wal baul, dan juga air kencing kita. Tahi pun kena basuh, air kencing pun kena basuh. Wal madhi, dan juga air madhi. Wal mani, dan juga air mani. Wad dam, dan juga darah. Wal qai, dan juga muntah. Bila disebutkan semua ni, kita tengok Nabi SAW menyebut tahi, dan ia adalah najis secara ijma'. Sepakat ulama' kata tahi manusia memang najis. Begitu juga air kencing manusia. Sebab itu kita pernah jumpa hadis Nabi SAW menyebutkan ada dua orang yang berada dalam kubur sedang diazab. Wama yu'adzabani fi kabir. Kata Nabi SAW, mereka berdua tidaklah diseksa dalam kubur itu disebabkan perkara yang besar. Dalam riwayat yang sebut, bal huwa kabir, bahkan ia sebenarnya dosa besar. Apa dia? Nabi kata, fa amma ahaduhuma fakana la yastatiru min baulih. Salah seorang daripada mereka tidak mencegah kencingnya. Maksudnya ada dua tafsiran. Ada yang kata dia tak tutup aurat waktu kencing, ada yang kata dia la yastanzihu min baulih, iaitu dia tidak menyucikan kencing dia sehingga kencing itu terkena pada pakaian dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis ini menjadi salah satu daripada bukti yang menunjukkan kepada kita bahawasanya, air mani itu telah digabung, air mani itu telah orang kata apa, telah disekalikan dengan perkara-perkara yang najis, iaitu tiga benda yang clear najis: tahi manusia, air kencing manusia, dan juga air madhi. Kan? Oleh kerana tiga benda ni najis dan disekalikan pula benda-benda ni dengan air mani, ia menunjukkan kepada kita bahawasanya air mani itu pun najislah juga. Okey, ini pandangan bagi mazhab yang pertama yang mengatakan air mani ni memang najis. Okey. Apa jawapan bagi mereka yang tidak bersetuju mengatakan air mani ni najis? Yang pertama, mereka mengatakan bahawasanya Aisyah radhiyallahu anha, masa dia basuh air mani yang ada pada pakaian Nabi itu tidak jelas menunjukkan ia semestinya najis. Kerana ada je benda yang kita basuh walaupun benda tu tak najis. Ada je benda yang kita basuh tapi benda tu tak najis pun. Hingus, kahak. Nabi SAW dalam hadis yang lain ada marah kepada para sahabat, sebahagian sahabat yang membuang kahak di masjid. Nabi SAW cuci. Nabi hilangkan kesan kahak tu. Adakah bermakna kahak ini najis? Kahak ini tidak najis kerana dia keluar daripada tekak gitu. Menunjukkan sesuatu yang dicuci, sesuatu yang dibasuh tidaklah semestinya menunjukkan ia najis. Memang najis perlu dibasuh, jangan salah faham pula kan. Saya kena hurai ni. Satgi dia orang kata najis tak perlu cuci pula. Dia twist pula kalam saya. Saya kata najis perlu dibasuh, tetapi bukan semua benda yang dibasuh itu semestinya najis. Ada benda yang kotor tapi tak najis pun, tapi kita basuh. Kan, umpamanya daki yang ada pada pakaian, peluh, kita basuh. Tapi peluh bukan najis. Kan? Najis perlu dibasuh, tetapi bukan semua benda yang dibasuh itu semestinya najis. Itu benda yang kita kena faham. Itu yang pertama. Yang kedua, Aisyah kata, saya mengikis dengan kuku dalam riwayat Muslim. Lafaz Muslim menyebutkan apa dia?
Lafaz Muslim Aisyah kata, kalau mani itu masih lagi basah, mani itu masih lagi belum kering, Aisyah akan basuh. Tapi kalau dah kering, Aisyah kikis dengan kuku. Kikis ni maksud dengan kuku lah. Adakah kikis dengan kuku akan menghilangkan keseluruhan kesan air mani? Tak. Tak hilang. Bahkan sebahagian pastinya kekal. Kan kalau kita ikut pendapat majoriti ulama, mereka mengatakan nak cuci najis mesti dengan air mutlak. Mana boleh hanya dengan kikir-kikir. Kan? Walaupun ada pendapat yang berbeza dalam masalah tu, yang kita telah pun hurai dalam kuliah sebelum-sebelum ni. Cuma nak bagi tahu pada, nak bagi tahu bila ada dalam riwayat Aisyah itu yang menunjukkan ada waktu Aisyah tak cuci dengan air, Aisyah hanya kikis dengan kukunya, ataupun Aisyah hanya, orang kata apa, menghilangkan dengan cara menggosoknya, ataupun kita kata merenyuknya, kan, kikis dengan kuku, ataupun mungkin dia gosok macam tu ke, kan, mungkin bagi hilang tak pakai air, menunjukkan kepada kita kesan mani tu masih ada, walaupun sikit, mesti ada sikit kalau tak guna air. Ini menunjukkan bahawasanya mani bukan najis. Itu pendapat, itu cara mazhab yang berbeza dengan mazhab yang berkata najis ni jawab dalil yang digunakan oleh mazhab yang pertama ni. Dalil yang kedua, mereka tak bersetuju. Pertama, mereka mengatakan riwayat ni adalah riwayat yang dhaif. Riwayat ni adalah riwayat yang dhaif. Bahkan Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan bahawasanya hadis ini hadis yang batil. Hadis ni tak sahih. Maksudnya hadis ni dhaif. Bila hadis ni dhaif, menunjukkan kepada kita bahawasanya hadis ni tak boleh jadi hujah. Hadis ni tak boleh jadi hujah lah. Kerana hadis dhaif tidak boleh untuk dijadikan sebagai sandaran hukum. Yang hanya boleh menjadi sandaran hukum ni adalah hadis yang sahih dan juga hadis yang hasan. Hadis yang dhaif tidak boleh menjadi sandaran hukum. Ini benda yang kita kena fahami betul-betul, ya. Baik. Maka hadis ini tak boleh jadi sandaran hukum. Okey. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, ya, yang kedua, sesuatu yang digabungkan dengan najis. Sesuatu yang digabungkan dalam satu, orang kata apa, dalam satu dalil digabungkan dengan perkataan waw, dan tak semestinya menunjukkan hukum yang sama. Tak semestinya menunjukkan hukum yang sama. Walaupun kadang-kadang ia, tapi ia tidak semestinya. Bila Allah Subhanahu wa taala mengharamkan arak, innamal khamru wal maisiru, arak, judi, kan, berhala dan menenun nasib, rijsum min amali syaitan, jijik daripada amalan syaitan. Adakah kesemua ini, walaupun sama dari sudut hukum iaitu haram, adakah semua sifatnya sama? Semua sifatnya taklah sama, kan? Tak semestinya semua sifat sama. Ada sifat yang sama. Arak itu haram, ya. Berjudi itu haram, menyembah berhala itu haram, kan? Ya, yang ni semua, ya, yang ni semua mempunyai hukum yang sama. Tapi adakah sama daripada semua sudut? Tak sama. Arak, judi, kan? Arak memabukkan. Judi mana dia memabukkan? Berhala pun tidak memabukkan. Jadi tak sama, tak semestinya menunjukkan sama daripada semua sudut. Sama juga macam ni, hadis Ammar ni, walaupun, ya, dia mengatakan perlu dibasuh, tapi sifatnya samalah, perlu dibasuh. Adakah semestinya kesemuanya najis? Tak semestinya. Kerana ada juga yang dibasuh itu disebabkan kotor, bukan disebabkan najis. So, dalil yang kedua ni tak boleh pakai lah. Tidak boleh dijadikan hujah. Sebab apa? Yang pertama, sebab hadis dia dhaif, ya. Hadis ni dhaif. Kenapa dhaif? Saya lupa nak sebut tadi. Kenapa dhaif? Kerana dalam sanad dia tu, ya, dalam sanad dia tu terdapat perawi yang bernama Thabit bin Hammad. Thabit bin Hammad adalah perawi yang terlalu lemah. Terlalu lemah. Yang mana ulama mengatakan hadisnya ditinggalkan oleh para ulama. Sebab itu Baihaqi menyebutkan hadis ni hadis batil. Bahkan sebahagian ulama
mengatakan seperti Baihaqi, dia mengatakan Thabit bin Hammad ialah perawi yang dituduh berdusta. Ini bukan dhaif sikit lah, dhaif berat. Ini merupakan dhaif berat. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dua-dua dalil yang digunakan oleh mazhab ini tidak kukuh lah. Tidak kukuh. Okey. Kita pergi kepada mazhab yang kedua, iaitu pendapat mazhab Al-Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad, pendapat Ibnu Hazmin Al-Andalusi, dan juga pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahumullah, yang mana kesemua mazhab ini dan juga ulama-ulama ini mengatakan bahawasanya air mani itu tidak najis. Air mani itu tidak najis. Antara dalil yang mereka gunakan untuk mengatakan hadis ini, untuk mengatakan air mani ini tidak najis adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim yang kita bacakan tadi. Dalam Sahih Muslim. Hadis riwayat Muslim yang kita bacakan tadi menunjukkan bahawasanya Aisyah tidak membasuh kalau air mani itu kering lah. Sebaliknya dia hanya kikis. Bila kikis ada kesan. Ya. Sebab itu dia kata sihhatu ahadithi farqi Aisyah al-mani min thawbi Rasulullah SAW idza kana yabisan bi dhafriha. Falau kana najisan lamma kafa illa bil ma. Lama kafa illa al ma kasair najasat. Dia kata hadis Aisyah yang mengkikis air mani itu dengan kukunya itu adalah hadis yang sahih. Kerana kalau air mani ni najis, tak memadai hanya kikis dengan kuku, kerana kesan dia masih ada. Mesti dengan air untuk dicuci, seperti mana najis-najis yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dalil mereka adalah dalil Ibnu Abbas radhiyallahu anha. Hadis ni ada pelbagai jalur. Sebahagian jalur mengatakan ia adalah kalam Nabi SAW. Ada juga yang mengatakan ia kalam Ibnu Abbas. Apa dia? Nabi SAW ditanya berkenaan dengan mani yang terkena pada pakaian. Maka Nabi SAW kata, innama huwa bimanzilatil makhat wal busaq wa innama yakfika an tamsahahu bi khirqah atau bi athqirah. Yang bermaksud, hadis riwayat Daraqutni lah. Yang bermaksud, Nabi ditanya tentang air mani yang terkena pada pakaian. Nabi kata, ia seperti kehak dan juga air liur. Cukup hanya sekadar kamu lap dia dengan secebis kain. Walaupun hadis ni menunjukkan Nabi ditanya, tetapi Al-Imamul Baihaqi mengatakan yang ditanya tu sebenarnya bukan Nabi SAW, tetapi ia adalah Ibnu Abbas. Dia adalah yang ditanya tu adalah Ibnu Abbas. Maksud was-sahih annahu mauquf. Yang sahihnya ia adalah riwayat yang mauquf. Bukan Nabi SAW ditanya, tetapi Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan ia bukan najis. Ibnu Abbas mengatakan ia bukan najis. Mungkin ada yang kata okey, hadis ni pandangan Ibnu Abbas, mungkin ia ada ijtihad Ibnu Abbas. Ya, tetapi hadis yang pertama tadi, yang Aisyah mengikis dengan kuku, itu adalah hadis yang utama. Yang setakat ini masih lagi kukuh, walaupun pendapat riwayat yang kedua ini riwayat yang hanya daripada sahabat Nabi SAW. Di sana ada juga riwayat dalil-dalil yang lain. Yang pertama ialah Nabi SAW dalam riwayat-riwayat yang lain tidak ada mengarahkan para sahabat untuk menyuci air mani seperti mana Nabi SAW pernah mengarahkan para sahabat untuk menyucikan diri daripada air kencing. Ada riwayat daripada Ammar tadi, tapi riwayat itu juga tidak sahih, yang mana Nabi SAW mengarahkan untuk dibasuh air mani ini. Tetapi hadis tersebut tidak sahih. Kerana hadis tersebut batil, kata Imam Baihaqi. Ada seorang perawi yang bernama Thabit bin Hammad, seperti mana yang telah saya huraikan tadi. Jadi bila tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan Nabi arahkan basuh, menunjukkan kepada kita ia bukanlah najis. Habis itu hadis yang Ustaz baca, Aisyah basuh, tapi tak ada pun Nabi mengarahkan untuk dibasuh. Sedangkan air mani ini adalah satu benda yang ramai orang terlibat dengannya. Dalam bahasa usul fiqh kita panggil umumul balwa. Sesuatu yang manusia banyak terlibat dengannya.
Kalau betul lah ia adalah najis, pastinya secara logik akan ada satu ataupun dua, sekurang-kurangnya satu ataupun dua hadis yang menunjukkan Nabi SAW sendiri mengarahkan untuk dibasuh. Tetapi riwayat yang ada pada kita yang sahih setakat ini, hanya Aisyah je yang basuh. Kita pun tak tahu adakah itu arahan Nabi SAW ataupun dia hanya sekadar nak menyucikan ataupun nak membersihkan pakaian Nabi SAW. Itu dalil mereka yang ketiga lah. Dalil yang keempat, mereka mengatakan bahawasanya mani ini merupakan asal bagi kejadian manusia, sumber bagi manusia. Takkanlah manusia yang Allah Ta'ala muliakan dengan firman Allah, walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami telah muliakan anak Adam. Manusia ni mulia. Takkanlah manusia yang mulia ini tiba-tiba Allah Ta'ala nak jadikan asal kejadiannya daripada najis. Ini tak selarilah dengan kita panggil kita panggil karamatul insan, kemuliaan insan. Jadi mereka mengatakan ini merupakan dalil yang seterusnya, dalil akli lah kita kata, yang dalil akal yang menunjukkan mani itu bukan najis. Dalil yang berikutnya mereka mengatakan dalil yang ataupun kita kata perbuatan Aisyah yang membasuh air mani Nabi SAW itu tak semestinya menunjukkan ia adalah najis. Sebaliknya Aisyah basuh tu berkemungkinan untuk menyucikan ataupun membersihkan daripada sesuatu yang kotor. Seperti mana yang telah saya hurai tadi, kita basuh baju kita daripada peluh, kita basuh baju kita daripada daki, kita basuh baju kita bila terkena hingus, bila terkena kahak. Kesemua ini bukanlah najis secara sepakat ulama. Tetapi kita basuh kerana kita inginkan kebersihan, bukan semestinya kerana najis. Baik. Dan bersih daripada perkara yang kotor itu juga perkara yang dituntut oleh syarak. Sebab itu Nabi SAW menggalakkan umatnya untuk mandi dulu pada hari Jumaat sebelum datang solat Jumaat. Kan, walaupun kadang-kadang mandi itu bukan mandi wajib pun, mandi sunat. Kalau tak mandi pun boleh je datang ke masjid, salat sah. Tetapi Nabi SAW galakkan supaya bila nak berimpun, biar bersih. Bersih daripada najis satu, bersih daripada kotor pun satu perkara yang kita kena ambil berat. Baik. So kalau tanya saya, kan, pendapat mana yang tepat dalam masalah ini, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, saya mengatakan bahawasanya dalam isu ni pendapat mazhab Syafi'i dan Hanbali lebih tepat, yang mengatakan air mani ini tidak najis. Tetapi digalakkan kepada kita untuk menyucikan baju yang terkena air mani. Tapi sebenarnya bagi saya lah, pada zaman ini tak jadi masalah. Tak jadi masalah lah, kerana pada zaman kita ini pakaian kita bukan hanya satu, bukan hanya dua, pakaian kita banyak. Jadi kalau terkena air mani tak sempat nak basuh, berkemungkinan kita senang-senang je tukar pakaian. Tak macam di zaman dulu. Baik. Jadi kalau ada air mani di pakaian, kalau tak basuh pun pergi salat. Kan, sedangkan kita tidak berjunub, hanya kesan air mani tinggal di situ dan kita, orang kata apa, kita bawa pergi salat kerana tak ada pakaian lain umpamanya, kerana kecemasan umpamanya, salat menjadi sah kerana air mani bukanlah sesuatu yang najis. Kita pergi kepada hadis yang berikutnya, iaitu hadis yang ke-34. Kata Abdul Ghani, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa baina syu'abiha al-arba' summa jahadaha wajabal ghusl, rawahu al-Bukhari wa fi lafdhin li Muslim wa in lam yunzil. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ni tadi riwayat Aisyah, yang ni riwayat Abu Hurairah pula. Kan, kalau kita tengok tadi riwayat Aisyah tu, inilah di antara hikmah, kan, kenapa Nabi SAW ini pun menikah. Kan, Nabi suruh kita menikah dan Nabi itu sendiri pun menikah. Kan, apa keistimewaan ni nikah ni? Supaya bila hukum hakam yang melibatkan pernikahan, hukum hakam yang melibatkan, kita kata apa, yang melibatkan hubungan suami isteri akan
Atau kita kata apa, akan ada hukum-hukum yang tertentu yang Islam ingin sampaikan, jadi isteri Nabi akan sampaikan. Kerana kalau yang sahabat-sahabat yang lelaki ni kadang-kadang mungkin tak tahu benda-benda yang melibatkan hubungan suami isteri ni kan. Kalau Nabi tak sebut, dia orang tak tahu. Tapi kalau isteri-isteri Nabi, kalau Nabi tak sebut pun tapi Nabi buat, mereka akan riwayatkan. Ini kita tengok pula riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Abu Hurairah meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba'." Apabila seorang lelaki duduk di antara 4 sendi dia, di antara sendinya yang 4, di antara sendinya yang 4, summa jahadaha, kemudian dia bersungguh dengannya, maka wajiblah mandi. Dalam riwayat Muslim ditambah, wa in lam yunzil, walaupun tidak capai kepada inzal. Apa itu inzal? Inzal ialah keadaan di mana terkeluarnya air mani pada seseorang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis ni mempunyai lafaz kinayah, bahasa metafora juga. Kerana bila nak bercakap tentang isu hubungan suami isteri ni, kadang-kadang tidak boleh begitu, orang kata apa, begitu jelas sangat, kerana kadang-kadang dia melibatkan segan dan sebagainya. Maka Nabi menggunakan perkataan kinayah, iaitu menyebut sesuatu tetapi maksud sebenarnya adalah sesuatu yang melaziminya. Contoh macam kita menulis, seseorang itu apabila mendengar ucapan fulan bin fulan, maka dia selalu melihat jam. Bila selalu melihat jam tu maksudnya boring lah ucapan tu, siap-siap tengok jam je bila nak habis. Dia sebut tengok jam tetapi dia maksudkan sesuatu yang melaziminya. Itu kinayah, ya? Secara umum lah, secara umum itulah maksud dia. Jadi Nabi SAW dalam hadis ni, dia ada sebut sesuatu benda secara kinayah. Dia sebut sesuatu, tetapi Nabi SAW memaksudkan yang melaziminya. Bila Nabi kata, apabila seorang lelaki duduk pada 4 kerat tulang ataupun sendi isterinya, kemudian dia bersungguh dengannya. Apa dia ni? Maksudnya telah berlaku perhubungan. 4 sendi itu maksudnya kawasan yang nak disetubuhi lah. Kawasan yang nak disetubuhi, yang mana bila lelaki dah duduk di situ, duduk saja ke? Ustaz, kalau duduk saja, lepas tu bersungguh, terus jadi mandi, wajib mandi dah ke? Bukan duduk je, tak buat apa-apa, tak kena ke Ustaz? Maksud Nabi itu ialah sesuatu yang melazim. Bila dah duduk di situ, bersungguh, maksudnya telah berlaku persetubuhan. Telah berlaku persetubuhan, maka wajib mandi. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW sendiri sebut, ya, "Idza jawazal khitanul khitan," ataupun "Idzal taqal khitanan faqad wajabal ghusl," atau kama qala. Apabila satu anggota yang berkhitan telah bertemu dengan satu anggota yang berkhitan lain, maka wajiblah mandi. Wajiblah mandi. So, secara tidak langsung kita fahami yang dimaksudkan dalam hadis Abu Hurairah ni bukan hanya sekadar duduk, tetapi duduk dan melakukan hubungan persetubuhan. Okey, kita nak ambil faedah daripada hadis ni. Yang pertama, para ulama mengatakan wujubul ghusl ala man awlaja zakarahu fi farji zaujatihi. Wajibnya mandi sesiapa yang membenamkan kemaluannya di dalam kemaluan isterinya. Itu hukum. Maksudnya bila berlaku persetubuhan, berlaku saja pembenaman, tusukkan, masukkan kemaluan lelaki suami ke dalam kemaluan isterinya, maka hukum mandi telah menjadi wajib. Hukum mandi telah menjadi wajib. Okey. Di sana ada hadis yang sahih yang mengatakan innamal ma'u minal ma', sesungguhnya air daripada air. Hadis ni kalau kita nak faham, kita kena baca syarah ulama' lah. Apa maksud air daripada air? Maksudnya wajib mandi apabila terkeluar air mani. Jadi hadis ni telah pun menjadi
orang kata apa, polemik sikit lah. Kan, ada hadis kata, wajib mandi bila terkeluar air mani. Kalau tak keluar air mani, tak wajiblah mandi. Hadis yang kita baca awal tadi mengatakan, apabila seseorang suami telah bersungguh melakukan persetubuhan dengan isterinya, maka wajib mandi. Dalam riwayat Muslim kata, wa in lam yunzil, walaupun tidak keluar air mani. Jadi telah berlaku percanggahan di antara dua hadis. Telah berlaku percanggahan di antara dua hadis. Para ulama hadis, ya, mereka apabila berlaku percanggahan di antara dua hadis, mereka tak tolak kedua-duanya ataupun tak terima kedua-duanya. Kerana kalau terima kedua-duanya, sebab dua-dua bercanggah, macam mana kita nak terima dua-dua? Nak tolak dua-dua tanpa orang kata apa, alasan yang kukuh pun tak boleh, sebab dalil kedua-duanya sahih. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka akan guna step by step. Mereka akan pergi kepada step by step. Kalau dua-dua hadis itu dhaif, maka kedua-duanya tak perlu pakai. Tapi kalau salah satu dhaif, kedua-duanya bercanggah, salah satunya dhaif, mereka akan tinggalkan yang dhaif, mereka akan terima yang sahih. Tetapi kalau dua-duanya sahih, kalau dua-dua riwayat ni sahih dan dua-duanya saling bercanggah, maka mereka akan tengok dulu, ada tak dalam salah satu daripada dua dalil ni yang menunjukkan berlakunya pemansuhan secara jelas. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW suruh ziarah kubur. Nabi sendiri ziarah kubur. Tiba-tiba ada hadis Nabi larang ziarah kubur. Dalam riwayat, Nabi SAW ada sebut, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Dulu aku larang kamu ziarah kubur. Fazuruha, pergilah kamu ziarah sekarang. Fa innaha tuzakirukumul maut ataupun tuzakirukumul akhirah. Pergilah ziarah sekarang, kerana ia akan mengingatkan kamu kepada akhirat. Berlaku pemansuhan yang jelas, maka mereka akan ambil yang memansuhkan, mereka akan tolak yang dimansuhkan. Kalau kedua-dua dalil itu bercanggah antara satu sama lain, tidak terdapat pemansuhan yang jelas, mereka akan cuba untuk mengharmonikannya. Sebagai contoh, ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi mengatakan, la tastaqbilul qiblah bil ghaid awil baul wala tastadbiruha syarriqu aw gharribu atau kama qala. Hadis daripada Abu Ayyub yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, apabila kamu nak membuang air besar, apabila kamu nak buang air kecil, jangan pandang kiblat, jangan membelakangkan kiblat. Bila kita nak buang air besar, nak buang air kecil, tak boleh pandang kiblat, tak boleh membelakangkan kiblat. Ya. Tapi ada hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air menghadap Baitul Maqdis dan membelakangkan kiblat. Itu hadis daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar kata, satu hari aku panjat rumah Hafsah. Hafsah tu kan adik-beradik dia, saudara kandung dia. So aku melihat Nabi SAW sedang buang air dalam bangunan, dalam toilet. Nabi buang air menghadap ke Baitul Maqdis dan membelakangkan Kaabah. So ada dua hadis yang bercanggah. Pertama, Nabi kata tak boleh. Kedua, Nabi buat. Maka sebab itu ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan perbuatan ini khas untuk Nabi SAW. Yang kita tak boleh lah, tapi Nabi okey sebab itu khas untuk Nabi. Tetapi ada juga para ulama yang mengatakan kita cuba untuk harmonikan, yang mana larangan Nabi SAW untuk pandang kiblat ataupun belakang kiblat itu hanya untuk orang yang berada ataupun buang air di kawasan yang luas terbuka, seperti mana orang zaman dulu bila nak musafir, ya, mereka kalau nak buang air, mereka buang air di kawasan padang pasir. Jadi kalau dalam keadaan tidak berbumbung, tidak berdinding, tak boleh pandang kiblat, tak boleh belakangkan kiblat. Tapi kalau kawasan yang ada bumbung, ada dinding, maka tak ada masalah. Sebab apa? Sebab hadis Nabi yang Ibnu Umar cerita tu di dalam bangunan, di dalam binaan. So mereka akan cuba harmonikan. Kalau tak boleh juga untuk diharmonikan, mereka akan cuba cari step yang ketiga, step yang keempat, Step yang ketiga, mereka akan cari pemansuhan
yang tak jelas tetapi ada bukti. Apa maksud pemansuhan yang tak jelas tapi ada bukti? Mereka akan tengok pada kitaran ataupun persekitaran hadis tu disebut, dengan tengok pada perawi dan sebagainya, mana yang sahabat riwayat dan dia tu lewat masuk Islam, maka itulah yang memansuhkan hadis sebelum. Dan yang keempat, kalau tak boleh juga tengok, tak tahu mana awal mana yang terakhir, mereka akan cuba untuk melakukan tarjih. Tarjih ni maksudnya pilih yang paling kuat, tolak yang kurang kuat. Walaupun kedua-duanya sahih, tapi mereka akan pilih yang lebih kuat. Sebab itu faedah kenapa ulama orang kata apa, mengkategorikan hadis sebagai sahih dan hasan dan dhaif. Kalau dhaif lawan sahih, kita akan tinggalkan yang dhaif tu. Kalau yang hasan lawan yang sahih, kalau tak boleh nak diharmonikan, tak boleh nak dikatakan berlaku pemansuhan, kita akan tinggalkan yang hasan. Kerana yang hasan tidak sekuat hadis yang sahih. Itu di antara faedah lah. Kalau hadis tu sahih, sesama sahih, kita akan tengok perawinya pula. Kalau hadis tu berada dalam Sahih Bukhari Muslim, lebih kuat daripada hadis yang disahihkan oleh Ibn Hibban, lebih kuat daripada hadis yang disahihkan oleh Ibn Khuzaimah. Ini benda yang orang belajar hadis dia faham, dan orang belajar usul fiqh pun faham. Kemudian kalau tidak boleh juga untuk ditarjihkan, mereka akan gugurkan kedua-dua hadis. Dua-dua hadis tidak boleh terima sehingga datangnya pentarjihan. Tapi jaranglah berlaku. So, ini saya huraikan step yang digunakan oleh para ulama apabila berhadapan dengan hadis yang bercanggah. Okey, kita tengok kat sini. Nabi SAW kata dalam hadis ni, apabila berlaku persetubuhan, wajib mandi walaupun tidak keluar air mani. Tetapi di sana ada hadis yang lain, yang mana Nabi SAW menyebutkan innamal ma'u minal ma', sesungguhnya air wajib daripada air. Maksudnya wajib mandi apabila keluarnya air mani. Maka para ulama, sebahagian mereka mengatakan hadis yang mengatakan innamal ma'u minal ma' itu adalah hadis yang telah pun dimansuhkan. Maksudnya awal-awal Islam memang, ya, awal-awal Islam memang orang kata apa, tak wajib mandi kalau tak keluar air mani, walaupun berlaku persetubuhan, walaupun berlaku tusukan. Tetapi setelah daripada itu, Nabi batalkan hukum ni. Nabi mengatakan walaupun tidak keluar air mani, maka wajib mandi. Berdasarkan kepada hadis Aisyah, idza jawazal khitanul khitana faqad wajabal ghusl. Apabila anggota berkhitan melepasi ataupun menusuk ataupun masuk ke dalam anggota berkhitan yang lain, maka wajiblah mandi. Itu pendapat yang digunakan ataupun pemahaman yang difaham oleh para ulama. Baik. Hadis ni juga membuktikan kepada kita sesiapa yang bersetubuh sehingga keluar air mani pun wajib mandi. Sebab apa? Sebab kalau bersetubuh tak keluar air mani pun wajib mandi, apatah lagi kalau bersetubuh mengeluarkan air mani. Ini dalam istilah fiqh kita panggil mafhumul muwafaqah. Mafhum muwafaqah maksudnya sesuatu yang dipahami termasuk dalam perkara yang disebut walaupun benda tu tak disebut. Kan Allah Taala kata jangan kamu sebut uf wala taqul lahum uf. Kamu jangan sebut uf pun pada mak ayah. Kan? Jadi kalau sebut uf pun tak boleh, kalau tengking, kalau pukul lagi dah tak boleh. Walaupun benda tu tak disebut. Kita tak boleh ibu kita kata, oh sebut uf dia tak boleh, pukul boleh. Tak boleh. Kerana kalau sebut uf pun tak boleh, apatah lagi sebut, apatah lagi pukul. Lagilah tak boleh. Kan? Ini yang dipanggil sebagai mafhum al-muwafaqah. Okey? Baik. Tapi adakah bermakna hanya bersetubuh saja yang mewajibkan mandi? Kan? Tak. Tak. Bukan hanya bersetubuh saja. Apa saja, pertama kita ketahui, orang yang bersetubuh memasukkan kemaluan dia ke dalam kemaluan isteri dia, wajib mandi walaupun tidak keluarkan air mani. Orang ini wajib mandi. Yang kedua, orang yang bersetubuh sehingga keluar air mani pun wajib mandi. Yang ketiga, orang yang mengeluarkan air maninya, sama ada walaupun bukan dengan cara bersetubuh, contohnya mimpi, pun wajib mandi. Maksudnya ada 3 keadaan. Pertama, bersetubuh walaupun tak keluar air mani, wajib mandi. Yang kedua, bersetubuh sehingga keluar air mani, wajib mandi. Yang ketiga, orang yang mengeluarkan air maninya,
walaupun dalam keadaan bukan bersetubuh, mimpi dan seumpamanya, maka wajib juga mandi. Mandi untuk mengangkat hadas tersebut. Baik. Apa yang membuktikan bahawasanya hadis yang mengatakan bersetubuh walaupun apa yang menunjukkan bahawasanya berlakunya pemansuhan? Kan ada hadis tadi saya baca, innamal ma'u minal ma', air wajib dengan air. Maksud wajib mandi bila berlakunya hanya apabila keluarnya air mani. Hadis daripada Aisyah, iaitu hadis riwayat Muslim, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajul yujami'u ahlahu thumma yaksil. Wa Aisyah jalisah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la af'alu dhalika wa inni la af'alu dhalika ana wa hadhi thumma naghtasil. Okay, seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dia tanya, dia kata, bagaimana dengan seorang lelaki yang bersetubuh dengan keluarganya, summa yuksil, kemudian dia tak keluar air mani. Maksudnya tak habis lah, tak keluar air mani, berhenti. Masa tu Aisyah sedang duduk, ada bersama Nabi SAW pada waktu tu. Maka Nabi SAW sebut pada lelaki itu, inni la af'alu dhalik, sesungguhnya aku melakukan perkara itu, wahadhi, bersama dengan dia ni, maksud dengan Aisyah, dengan isteri aku ni, thumma naghtasil, kemudian kami sama-sama mandi. Maksudnya Nabi menunjukkan dengan perkataan baginda, dan Nabi SAW menunjukkan dengan perbuatan. Perkataan tadilah yang kita baca hadis tadi, menunjukkan Nabi SAW mengarahkan untuk mandi walaupun tak keluar air mani. Perbuatan Nabi pun menunjukkan perkara yang sama. Okey, kita tengok tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab-kitab fiqh, dalam kitab-kitab riwayat, dalam kitab-kitab hadis, kita akan menjumpai di sana ada beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih meneruskan pandangan yang mengatakan kalau sesiapa yang bersetubuh dengan isterinya sehingga dan berhenti walaupun tak keluar lagi air mani, maka tak wajib mandi. Ada di kalangan para sahabat. Ada. Sebab itu kalau saya tengok kat sini yang mensyarahkan hadis ni, dia kata waqad warada al-athar an ba'd as-sahabah ka Uthman wa Ali bin Abi Talib wa Zubair bin Al-Awwam wa Talhah bin Ubaidillah wa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum, waradat anhum athar wa fatawa annahum qalu idza jama'a ar-rajul imra'atahu falam yumni qalu yatawadda kama yatawadda lis-salah wa yaghsilu dhakarahu. Ada di kalangan sahabat datang athar, datang riwayat daripada sahabat, daripada sebahagian sahabat seperti Uthman bin Affan, seperti Ali bin Abi Talib, seperti Az-Zubair bin Awam, seperti Talhah bin Ubaidillah, seperti Ubay bin Ka'ab. Kesemua mereka ini pernah ditanya berkenaan dengan isu ini. Mereka ada fatwa pun dalam masalah ini. Apabila mereka ditanya, mereka memberikan fatwa. Mereka kata, iza jama'a ar-rajul imra'atahu, apabila seorang lelaki bersetubuh dengan isterinya, falam yumni, lalu tidak mengeluarkan air maninya, qalu, mereka mengatakan, yatawadda kama yatawadda lis-salah, dia hanya perlu berwuduk seperti mana dia berwuduk untuk salat, wa yaghsilu dzakarahu, dan hanya perlu membasuh zakarnya. Ya, ini pendapat-pendapat bagi sebahagian sahabat, yang mana kalau penuntut-penuntut ilmu membacanya, mungkin dia akan heran, macam mana sahabat ni boleh fatwakan sesuatu yang bercanggah dengan hadis. Pertama, kita kata tidak ada masalah pun. Berkemungkinan fatwa ini dikeluarkan sewaktu hukum ni belum dimansuhkan lagi. Orang tanya sahabat, mungkin hukum belum dimansuhkan. Saya dah sebut dah sebelum ni, hukum awal memang tak wajib mandi kalau tak keluar air mani. Jadi berkemungkinan fatwa ni dikeluarkan sewaktu pemansuhan belum berlaku. Boleh jadi juga fatwa ni ditanya selepas daripada pemansuhan berlaku, tetapi sahabat tak tahu. Sahabat-sahabat yang ni mereka tak terima hukum pemansuhan ni. Maksud Nabi batalkan, tetapi mereka tak tahu. Seperti mana yang berlaku kepada Ibnu Mas'ud yang dikatakan
dia masih lagi melakukan tatbiq. Tatbiq ni kalau rukuk dia tak letak tangan di atas lutut dia. Waktu rukuk dia tak letak tangan di atas lutut. Sebaliknya dia letakkan tangan di celah kangkang dia. Dia letakkan tangan di celah kangkang dia. Kenapa Ibnu Mas'ud macam tu? Kerana pada waktu awal Islam memang rukuk begitu. Sehingga kan bila berlaku pemansuhan, Nabi suruh letak, Nabi meletakkan di atas lutut, dia tak tahu benda tu telah pun berubah. Ini benda yang berlaku dalam Islam yang memang ada. Ya, baik. Okey. Kemudian faedah yang kita boleh ambil lagi, ya, ialah apabila berlaku perbezaan pandangan. Orang kata apa? Apabila berlaku perbezaan riwayat, bukan perbezaan pandangan, perbezaan riwayat. Nabi sebut macam ni, sahabat sebut macam ni. Dan sahabat tu tak riwayat pun daripada Nabi SAW. Kita sebagai umat, kita perlu ikut Nabi SAW. Kerana hujah ada pada perkataan Nabi SAW, ada pada perbuatan Nabi SAW, ada pada perakuan Nabi SAW. Selain daripada Nabi, perkataan mereka boleh diambil dan boleh ditolak, kerana perkataan itu bukan hujah. Sama juga bila berlaku mana-mana kes, para ulama memberikan fatwa yang clearly bercanggah dengan hadis Nabi, dan tidak ada, orang kata apa, tidak ada alasan yang wajar untuk kita memakai pandangan tersebut, maka kita perlu memakai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan oleh Imam Syafi'i, idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, ia adalah mazhabku. Apa Imam Syafi'i nak bagi tahu ni? Imam Syafi'i nak bagi tahu apabila ada mana-mana fatwa daripada mana-mana ulama yang menyanggahi hadis secara langsung, dan hadis itu memang sahih pun, hadis itu wajib untuk beramal dengannya, tiba-tiba ada ulama tak amal, ada ulama bagi fatwa yang totally bercanggah dengan apa yang disebutkan oleh hadis, maka kita kena pakai hadis dengan syarat-syaratnya lah. Kadang-kadang ada juga orang kata, kita siapa? Taklah dengan syarat-syarat dia lah. Ada 2-3 pandangan. Satu pandangan selari dengan hadis, satu pandangan menyanggahi hadis. So kita kena pakai yang pandangan ulama yang selari dengan hadis. Kerana berkemungkinan ulama yang berfatwa menyanggahi hadis tersebut tidak mengetahui, tak sampai padanya hadis. Demikian yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i, demikian juga yang dihuraikan oleh Ibn Taymiyah dalam kitab dia Raf'ul Malam anil a'immatil a'lam. Okey? Baik. Kemudian kaedah yang kita guna pakai juga dalam masalah ni ialah sesiapa yang ada tambahan ilmu, maka ia lebih diutamakan berbanding orang yang tidak tahu. Ini yang kita panggil dalam istilah, dalam kaedah fiqh, al-musbit muqaddam 'ala nafi. Orang yang mengisbatkan sesuatu dengan bukti, orang yang mendakwa sesuatu dengan adanya bukti, lebih utama daripada orang yang menafikan. Kerana menafikan dia tak tahu. Dia tak tahu ni maksud kuranglah ilmu dia. Baik. Kemudian orang yang menukilkan sesuatu yang menyanggahi asal diutamakan berbanding orang yang mengekalkan asal. Maksudnya sesiapa yang mengekalkan asal, dia tak tahu ada perubahan hukum. Jadi bila ada orang yang lain yang dengan bukti, dengan jelas mengatakan memang telah berubah dan dia pun siqah dipercayai, maka kita kena terima yang mengatakan telah berubah, kerana dia pada dia ada kata apa, kelebihan ilmu yang tidak ada pada orang yang mengekalkan hukum yang asal. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Itulah lebih kurang yang saya boleh sampaikan pada malam ini. Sedar tak sedar kuliah kita dah sejam dah. Ya, insya-Allah jika ada kesempatan yang lain kita boleh sambung semula kuliah kita ini, insya-Allah. Baik. Saya tengok soalan ni, kalau ada insya-Allah.
Oh, ada yang komen kata tak nampak video Sekejap. Okey. Alhamdulillah dah ada dah. Ya, saya tengok soalan Okey, banyak agak soalan ni. Okey, ni ada soalan berkenaan dengan hukum wuduk sekejap. Mana tadi? Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Discharge dari perempuan selain dari darah, dia sudah berwuduk. Perlukah ambil wuduk semula jika ada rasa discharge itu keluar? Kerana Yasmin Mugahid ada beritahu discharge bukan najis, maka tak perlu ambil wuduk semula. Teruskan sahaja solat. Baik, sesuatu yang keluar daripada kemaluan ni ada beberapa jenis lah. Kalau air kencing, confirm lah najis dan membatalkan wuduk. Kalau air mazi juga najis dan juga membatalkan wuduk. Ya, tetapi kalau dia keluar itu, dia hanya lendiran yang bukan mazi, bukan mani, ya, bukan wadi, maka ulama berbeza pendapat tentang hukumnya. Ya, ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak. Ya. Itu cecair yang keluar daripada kemaluan wanita yang bukan wadi, yang bukan mazi. Ya. Adakah dia najis ataupun tidak? Ulama berbeza pendapat, tetapi pendapat yang tepat di kalangan ulama ialah ia tidak najis. Ia adalah bersih. Begitu juga, ya, bila dia tak najis maka tak wajib basuhlah. Okey. Adakah ia membatalkan wuduk? Ini ada juga perbezaan di kalangan ulama. Sebahagian ulama mengatakan wajib berwuduk semula. Wajib berwuduk semula. Ada yang mengatakan tidak wajib berwuduk. Tapi pendapat yang lebih selamat adalah pergilah ambil wuduk semula jika keluar lendiran daripada kemaluan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah arak itu najis yang perlu dicuci kalau terkena pada badan atau pakaian seperti najis-najis lain, sedangkan ia selalu digunakan sebagai alat pencuci bagi luka dan kecederaan? Wallahu ta'ala a'lam. Dalam isu arak najis ataupun tidak ini, ya, ulama berbeza pendapat. Majoriti ulama mengatakan ia najis berdasarkan kepada ayat rijsun min amali syaitan, itulah rijis, iaitu kotor tu najis lah, ya. Tetapi minoriti ulama seperti Al-Imam Syaukani, dia mengatakan tidak najis arak ni. Kenapa? Kerana dia kata tidak ada dalil yang jelas menunjukkan ia najis. Pertama, kalau rijis itu menunjukkan najis, dah tentu judi, berhala dan juga menunun nasib juga najis, kerana dia disebut menggunakan ayat yang sama. Begitu juga ada riwayat yang para sahabat membuang arak-arak setelah diharamkan. Para sahabat buang arak mereka di jalanan di Madinah, sedangkan Nabi SAW melarang untuk kita buang najis di jalan-jalan. Tak boleh, kerana hak jalan perlu dipelihara. Maka pendapat yang kedua kata tak najis. Jadi saya cenderung kepada pendapat yang kedua ni, mengatakan tidak najis, wallahu alam. Tapi kita menghormati pendapat majoriti ulama kerana mereka juga adalah pendapat yang ada dalil mereka tersendiri. Cuma kita kena tahu jugalah, orang kata apa, alkohol yang ada dalam perfume, alkohol yang ada dalam orang kata apa, dalam perubatan tu, adakah alkohol yang ada dalam arak? Kan, adakah ia, sebab alkohol ni ada dua jenis. Satu alkohol yang tak boleh minum, kalau minum mati. Satu lagi ada alkohol yang dalam arak tu kan,
Jadi kita kena tengok balik, adakah alkohol yang dihasilkan dalam yang ada dalam perubatan, yang ada dalam orang kata apa, dalam cuci luka dan sebagainya tu, dalam perfume tu, adakah alkohol dalam arak ataupun bukan. Rasanya dia alkohol yang dihasilkan daripada makmal, yang bukan melalui proses pendampaian, ya. Baik. Banyak soalan ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahniah di atas pelantikan sebagai Dr. Quip yang baru menggantikan Dr. Razi Osman. Terima kasih banyak. Ada soalan. Dia kata beberapa tahun lepas doktor pernah beritahu bahawa semua universiti yang mengajar bidang hadis di Malaysia tidak ada yang mengajar tentang ilal hadis. Dan sekarang doktor telah dilantik sebagai rektor. Adakah doktor akan bincang dengan Fakulti Quran Sunnah, khususnya bidang hadis, untuk menyerap masuk salah satu cabang ilmu yang disebutkan dulu, iaitu ilal hadis? InsyaAllah. InsyaAllah. Saya belum masuk lagi kerja pun, kan. InsyaAllah kalau ada orang kata apa, ruang, kita akan cuba untuk usahakan. Kerana ilmu ilal hadis ni sangat penting. Sangat penting untuk pelajar-pelajar ilmu hadis. Tak hanya boleh, tak cukup dengan ulumul hadis. Mungkin kita akan perkenalkan di peringkat master. Sebab di Jordan, di peringkat master belajar ilmu ilal, dan juga di peringkat PhD. Sebab PhD di Jordan ada coursework. Jadi kalau kita nak perkenalkan, berkemungkinan kita perkenalkan untuk master lah. Apakah nasihat doktor buat anak-anak muda yang ingin meneruskan secara khusus dalam bidang ilmu hadis? Erti kata lain, bermula dari bachelor degree, master dan PhD. Fokus penuh mereka adalah dalam bidang ilmu hadis. Ini kerana mereka terinspirasi dengan Dr. Mazhar, Dr. Rozaimi dan asatizah khusus hadis yang lain. Nasihat saya adalah jadi pakar dalam bidang tersebut. Tetapi jangan dilupakan ilmu-ilmu asas seperti ilmu usul fiqh, ilmu qawaid fiqh. Ini ilmu-ilmu asas yang perlu dipegang. Selain daripada ilmu akidah, ilmu hadis perlu untuk paling tidaklah, kalau siapa-siapa yang belajar ilmu hadis ni, paling asas dia kena belajar Muqaddimah Ulumul Hadis karya Ibn Salah, ataupun dia kena, dan juga dia kena khatam Syarah Ilal Tirmizi untuk teori. Kemudian dia kena baca kitab-kitab ilal dan sebagainya lah. Dan dia juga kena belajar ilmu usul fiqh. Kena belajar ilmu usul fiqh, kena belajar ilmu qawaid fiqhiyah, kena belajar juga ilmu maqasid syariah. Kerana apa? Kerana kita tak mahu orang yang belajar hadis dia tidak mahir dalam ilmu-ilmu ni, sedangkan ilmu ni adalah ilmu asas. Jadi bergaduhlah. Orang usul fiqh tak suka dengan orang hadis pula apa ni, orang kata tuduh orang usul fiqh tak faham agama. So bila kita belajar dua-dua, kita akan dapat melengkapkan antara satu sama lain, ya. Saya pernah berada lah di dua-dua bidang tu, kan. Saya pernah belajar bidang syariah, saya belajarlah usul fiqh, saya belajar ilmu qawaid fiqh, saya belajar ilmu maqasid, kemudian masih masuk dalam bidang hadis. Sebenarnya kalau kita belajar dua-dua ni, insya-Allah kita akan mudah untuk lebih memahami antara dua-dua bidang tu. Bukan saya kata saya terbaik lah, tapi saya nampak lah yang bergaduh-gaduh ni sebab apa sebenarnya. Kan? Ustaz, di alam akhirat kalau suami dan isteri masuk syurga tapi lain tingkat dalam syurga, maknanya tak hidup sekali. Kedua-duanya akan berada di tempat yang mana salah satu yang lebih tinggi daripadanya. Ni ada orang tanya ni, apa tajuk buku baru doktor? Tajuk barunya adalah Metodologi Memahami Hadis. Metodologi Memahami Hadis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh Ustaz cadangkan kitab Syarah Umdatul Ahkam yang bagus? Syarah Umdatul Ahkam ni ada banyak. Ya, ada Ihkamul Ahkam. Kalau tak silap saya, Ibn Daqiq Al-Id ada syarahkan. Kemudian kita ada kitab yang baru pun ada. Contohnya macam Taisirul Alam. Ini antara kitab yang glamour lah. Iqadul Afham. So ada banyak. Tapi biasanya yang ringkas, yang mudah, yang padat, orang guna Taisir Al-Ahkam. Tahniah Ustaz, kamera baru berganda lebih HD. Kamera ni bukan kamera saya, ni kamera Sobri. Saya kat rumah Sobri. Sebab saya baru pindah ke Perlis, jadi internet di rumah saya belum pasang lagi.
Saya pun still masih duduk di homestay sebab rumah sewa masih belum siap. Jadi sementara ni saya terpaksalah hidup nomad seketika, duduk di sana, duduk di sini sementara untuk rumah saya disiapkan, disediakan. Doalah untuk kami sekeluarga yang sedang hidup nomad ni. Baik. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kalau sentuh adik-beradik dari belah ibu, adakah batal wudu? Makcik kita, adik-beradik mak kita adalah mahram kita, tak batal wudu insya-Allah. Kalau ikut pendapat mazhab Syafi'i lah. Kalau ikut pendapat mazhab Hambali, kalau tak ada syahwat, makcik ke sesiapa yang kita tersentuh walaupun dia bukan mahram tidak membatalkan wudu. Kalau mazhab Syafi'i dia kata batal kan kalau tak sengaja, tapi kalau mahram tidak. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Macam mana nak masuk KUIP jikalau pelajar tu bukan aliran agama di sekolah menengah? Tak apa, mohon dulu. Nanti kita tengok macam mana. Saya pun tak study habis lagi kan. Dengan kesibukan saya. Insya-Allah mohon dulu, nanti kita tengok. Cukup syarat kita panggil insya-Allah. Kena sokong ni. Masing-masing kena promosikan Kolej Universiti Islam Perlis. Insya-Allah kan. Doktor, boleh cadangkan sekolah menengah untuk anak lelaki yang nak masuk form 1 sekiranya kami di KL? Adakah wajar kami pertimbangkan materi selain sekolah-sekolah berdekatan? Jazakallah khair wa antum jazakumullah khair. Anak saya sendiri pun akan masuk materi, perempuan. Anak saya perempuan, tingkatan 1 ni akan masuk materi insya-Allah, dah diterima. Kalau anak tuan lelaki, banyak sebenarnya sekolah-sekolah, tapi di antara yang saya boleh cadangkan ialah Smart IQ lah kalau lelaki. Kalau perempuan materi is okey. Moga anak-anak saya dapat masuk KUIP, amin. Terima kasih banyak. InsyaAllah saya doakan mudah-mudahan dapat yang terbaik. Yang terbaik dalam pendidikan insyaAllah. Kita cuba memberikan pusat khidmat pendidikan yang terbaik. InsyaAllah di KUIP ni saya akan cuba semampu mungkin saya, tetapi saya mengharapkan sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu dulu. Banyak lagi soalan saya tak mampu nak jawab. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain kita cuba jawab. Saya berhenti di sini dulu. Terima kasih kepada Nurul Islam Academy, Kak Lin, Datuk Ayub dan tim yang tak jemu-jemu menganjurkan majlis kuliah agama kita. Moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan ganjaran yang baik. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang mengikut saya pada malam ini bersama dengan kita di Facebook dan juga di dalam Zoom ini. Insya-Allah mudah-mudahan ada kebaikan yang Allah Taala berikan kepada kalian. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.